Pais merupakan menu tradisional yang menjadi pilihan orang ramai kerana keenakannya. Bahkan peniaga pais dapat meraih rezeki. Di antara peniaga pais yang dikenali ramai ialah Pais Si Haji. Pais Si Haji merupakan perniagaan keluarga yang sudah bertapak sekian lama. Muhammad Aisamuddin bin Haji Jeffrey, pengurus Pais Si Haji, seorang yang berani melebarkan lagi perniagaan keluarganya. Dahulu ayah dan ibunya memulakan menjual pais dari rumah sejak tahun 1998. Sebagai anak yang tua daripada 3 orang adik-beradik, Muhammad Aisamuddin merasa bertanggungjawab mengembangkan dan memajukan perniagaan keluarganya, iaitu Pais Si Haji. Muhammad Aisamuddin merupakan lulusan Diploma Aircraft Maintenance Engineering dari IPTE Kampus Sultan Saiful Rijal pada tahun 2012. Cabaran beliau untuk mendapatkan pekerjaan amatlah sukar. Oleh itu, beliau memilih bekerja meneruskan perniagaan keluarganya, iaitu Pais Si Haji. Selepas saya graduate 2016, saya cuba banyak pekerjaan seperti kerja government, apply for Asgar, IBDB, tapi requirement-nya tidak mencukupi, apply untuk Royal Brunei Airlines, apply untuk banyak-banyak kerja lah, bank apa. Tapi seperti kita tahu, tahap pengangguran di Brunei sangat tinggi dan tahap pekerjaan di Brunei sangat kurang. Peluang pekerjaan tu murang, dan tapi challenge untuk apply itu ramai orang apply. Dan saya berharap dari diploma tu, dari lepasan diploma tu dapat menolong family. Tetapi peluang yang saya dapat penjagaan family ni, orangnya nyaman, pais ayah saya ni ya. Nyamannya, mengapa anak indah teruskan? Sebabkan ayah saya pun seorang government, tentera, dia tidak dapat buat secara full time, cuma dapat buat secara sampingan saja. Tapi saya yang ada masa full time, ada masa 24 jam, mengapa saya tidak ambil peluang itu? So 2016 sampai graduate, selepas beberapa bulan saja, saya terus ambil keputusan untuk mencuba dalam bidang perniagaan ini. Walaupun saya tak ada ilmu bagian bidang perniagaan ini, di mana ilmu saya dapat daripada mentor saya itu, ayah saya sendiri. Untuk daging apa. Resepi Pais Si Haji adalah resepi warisan dari nenek Aisamuddin. Resepi ini diteruskan oleh ayah Aisamuddin, iaitu Haji Jeffrey bin Haji Damir. Ayahnya menjual pais kepada rakan sekerja sehingga dikenali oleh orang ramai. Mula daripada tahun 1997 kali. Permulaan saya menjual untuk ibu saya, mama saya yang punya menu Pais Si Haji. Tukang hantar, tukang jual apa itu ini dapat komisen lah dalam RM5 ke RM10. Dalam masa 3 bulan tu kira aku berhasrat nak mencuba menjual sendiri. Ya, dari sana aku mengambil menu dan membuat sendiri, mencuba bersama isteri saya. Dari itu aku berjual sendiri, mengambil menu ibu saya, dan menu itu ku modify lah, cuba-cuba rasanya apa ini, ku campur dulu, satu ku masak, ku rasai. Kalau rasa ku okey sama isteriku, kita mencubalah berjual cara bermeses biasa saya. Sudah lama-lama banyak customer, first time customer ya, orang pejabat kerajaan, Dewan Bahasa sama askar lah. Kira sedikit, alhamdulillah lah. Sudahnya orang kira berjual di berkas kimia sampingan saya lah. Habis kerja baru berjual, daripada orang mulut ke mulut lah. Orang kira aku cuba sendiri upaya berjual di satu pejabat kerajaan yang besar di airport lama lah, daripada kawanku si Fadilah.
kawan ku Fadila ia tukangnya orang ku beramat berterima kasih darahnya lah. Yes, ia yang penggerak ku orang kalau setiap bulan puasa sehari sampai 150 bungkus tu. Hari-hari di Dewan Bahasa. Yes. Sudahnya orang mulut ke mulut tu orang. Kalau ya aku nama gelaran Paisi Haji, kayak aku hantar pakai topi haji. Kena orang kena panggil aku, Paisi Haji sini. Alhamdulillah. Muhammad Aisamuddin yang melihat kegigihan orang tuanya dalam menjual pais untuk menambah pendapatan keluarga masa itu. Kedua orang tuanya menjual pais dari rumah dan dihantar kepada pembeli. Beliau yakin di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Muhammad Aisamuddin membantu menjual pais orang tuanya. Di sanalah saya 2017 di sana saya cepat-cepat meregister untuk 16-17 di mana pais kami selalunya setahun sekali masa bulan puasa dan sampai satu sales drop, jualan turun, sales kami tinggi saya masa bulan puasa. Iaitu dari home base saya lah. Tetapi selepas saya ambil perniagaan ayah saya ini sedikit demi sedikit dari 10% ke 20% ke 15%, saya start berjual pais satu di bandar di arah satu kedai Cube, Rumah Manis dipanggil, depan Borneo Hotel. Di mana satu jambatan Lemada 2016. So saya kuatkan hatilah. Saya beritahu saya punya ayah, dapatkah tadi berjual pais seawal pagi 6 pagi menghantar ke Cube itu. Pasal tadi membantu ramai orang untuk dapatkan makanan seawal 6 pagi, membantu orang. Itu saya punya prinsip. So ibu saya membuat malam dan pagi subuh ayah saya menyalai dan pukul 6 pagi saya sendiri delivery. Walaupun Muhammad Aisamuddin tidak mempunyai ilmu dalam berniaga, tetapi keberanian beliau mengorak langkah dalam perniagaan satu pilihan yang tepat dalam hidupnya. Untuk meraih ilmu dalam perniagaan, beliau mempelajari selok-belok perniagaan yang dianjurkan di dalam dan luar negara. Saya 2018 itu, saya mengikuti satu bengkel yang di mana saya lihat di arah surat kabar atau disama dengan di sosial media. Saya tengok Darussalam Enterprise satu tempat untuk disediakan oleh government. Darussalam Asset sediakan untuk menolong orang kita ni. Saya tengoklah ada namanya Micro Business Bootcamp yang dianjurkan selama 6 bulan. Alhamdulillah, bootcamp itu banyak mengajar saya leadership. Dan leadership itu mengajar kami lah, mengapa tadi perlukan tim, mengapa leadership itu penting dalam setiap organisasi. So, saya belajar kewangan, banyak saya belajar lah. Dan saya graduate juga sana, habis dia tamat. Sampai Darussalam mau membagi kami duit lah sebagai modal lagi untuk melonjak ke hadapan. Sampai saya ikuti bootcamp there, dan saya mau hunger lagi for cari ilmu. Dia cukup ilmu tu, saya apply ilmu tu tapi masih ada kesan dia indah, tapi rupanya mindset and niat saya salah. Saya jumpa Azan Osman, saya jumpa dia, kawan saya menyuruh bawa-bawa, kawan saya tu perniagaan juga, dia suruh join lah this seminar. Pais daging merupakan makanan tradisional orang Brunei. Makanan ini diperbuat daripada isi dan lemak daging dan diperap bersama dengan bahan-bahan seperti lada, bawang, kicap dan sagu. Bahan ini dibungkus dalam kertas timah dan dimasak atas grill. Rasanya yang enak membuka selera. Berkat usaha gigih dan sentiasa yakin rezeki itu pasti ada jika berusaha. Kini Muhammad Aisamuddin dan keluarga telah mempunyai 2 gerai menjual pais yang terletak di Kampung Lambak dan Gerai Sumbangsih, Brili. Tidak dapat dinafikan pais siaji merupakan produk makanan yang dikenali ramai. Keenakan dan keunikan rasa pais siaji
menjadi tarikan bagi orang ramai membelinya. Pais sihaji dijual dalam dua pilihan, yaitu saiz berukuran kecil yang berharga RM2 dan tray sederhana besar berharga RM5. Untuk mempelbagaikan menu pais, Muhammad Aisamuddin menambah menu pais sihaji dengan memperkenalkan menu nasi pais sihaji dan pasta aglio olio pais sihaji. Satu yang berbeza dan unik di mana pasta dihidangkan bersama dengan pais. 2018 kami membuat pais sama nasi. Pasalnya diorangnya pais sedap makan panas-panas bersama dengan nasi panas ataupun ambuyat. Dan juga paista ni daripada channel-channel orang barat, chef-chef dari barat, diorang makan aglio olio, spaghetti Italia tu bergabung dengan salmon, bergabung dengan chicken, udang. Tapi mengapa saya keluar idea, mengapa dia sama dengan makanan Brunei, pais daging? Salmon tu macam berminyak, aglio ni sejenisnya makanannya berminyak, pais daging ni pun sejenisnya makanannya berminyak. Mengapa ini ditemukan? So, keluarlah satu idea, kawan-kawan pun cuba, kami pun cuba di rumah dulu. Dan aglio ni pun daripada business owner sebenarnya, lokal juga. Ataupun dia bagi ilham kepada kami juga. Dia bagi ilham kepada kami. Awal dia membuat dulu aglio sama prawn, then kami pais saja. Dan kami bergabung aglio sama dengan pais dengan aglio sama dengan pais. So, ia pun daripada barat-barat jual. Dia macam, mengapa ini dia jualnya? Dari sana kami dapat menjualilah makanan ni. Setiap hari sebanyak 150 kilo daging digunakan untuk membuat pais dan pada bulan Ramadan telah meningkat sebanyak 250 kilo. Walaupun permintaan semakin meningkat, kualiti tetap dijaga oleh Muhammad Aisamuddin dan keluarga. Ini penting bagi mempertahankan rasa dan tekstur pais tersebut. Gerai pais sihaji bertempat di Sumbangsih, Beribi, sudah dikenali ramai. Gerai ini dibuka dari pukul 7 pagi sehingga 1 tengah hari. Dayang Nurzatul Izwana binti Zaini bertanggungjawab mengurus gerai di Sumbangsih, Beribi. Pendapatan dari gerai jualan pais di gerai Sumbangsih boleh meraih RM9,000 sebulan. Alhamdulillah, sambutan di Sumbangsih begitu menakjubkan yang tidak disangka-sangka. Kami buka di Sumbangsih pukul 7 sampai pukul 1 PM. Pada jam itu ramai pelanggan yang datanglah, tidak berhenti-henti, yang tidak disangka datang. Setiap hari jualan pais itu kami dapat menjuali 150 tray lah dalam sehari. Yang damit kami dapat jual 50 bungkus ke atas. Kalau tray 150 ke atas. Musim bulan Ramadan dan sambutan Hari Raya Aidilfitri merupakan bulan rezeki bagi peniaga. Ini dirasai oleh Muhammad Aisamuddin dan keluarganya. Permintaan orang ramai membeli pais pada bulan Ramadan dan semasa Hari Raya Aidilfitri juga meningkat. Gerai pais sihaji di Kampung Lambak merupakan lokasi yang strategik bagi orang ramai membeli pais kerana kawasannya laluan orang ramai. Musim bulan Ramadan, gerai ini menjadi tumpuan orang ramai membeli pais. Bahkan Muhammad Aisamuddin meraih pendapatan yang lumayan. Sehari pais sihaji dapat dijual sebanyak 200 ke 500 bungkus dengan pendapatan sehari RM3,000. Alhamdulillah, semasa kami hari-hari biasa, masa di Sumbangsih dan juga delivery dan juga live cook dan juga midpoint, kami ke KB hari-hari biasa, kami mendapat 25,000 jualan ke 29 jualan dalam masa sebulan. Tetapi bulan puasa ni, alhamdulillah, kami baru raya puasa keempat, bulan ini saja kami dah mencecah lebih 40,000 sudah. Dalam keadaan negara menghadapi pandemik COVID-19,
Muhammad Aisamuddin sentiasa menitik beratkan peraturan yang telah diarahkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan social distancing. Alhamdulillah peraturan yang kami ikutilah. COVID-19 ni yang kami ikuti ketika yang kata dari MOH beritahu melalui sidang abar itu, seperti penjarakan sosial kami buat, bagi line untuk jarak 1.5 ke 2 meter, make sure tangan pakai glove, make sure pakai hand sanitizer. So ada langkah-langkah kami lah, langkah-langkah kami lah. Muhammad Aisamuddin dibantu oleh beberapa orang pekerjanya yang terdiri daripada anak-anak muda tempatan. Beliau memberi peluang kepada anak-anak tempatan untuk sama-sama meraih rezeki. 100% pekerja di PAIS Sihaji adalah orang tempatan. Beliau yang mungkin yang memasuki dalam bidang perniagaan ini, satu yang paling penting, jangan takut. Jangan takut mencuba. Ada orang yang takut mencuba bisnes, yang mau cari jalan sikat, masuki kerja-kerja yang sudah anda sediakan. Mengapa tadi anda berani mencuba? Tadi pula memilihkan pekerjaan. Tadi berani menjalan. Tinggal tu saja, berani saja. Dan juga walaupun tadi ada modal, walaupun tadi ada ilmu, tadi cari orang yang boleh ada bisnes dan boleh menjualkan barangnya. Dan semestinya tadi ada modal baru, dan semestinya tadi ada produk baru. Media sosial sebagai platform yang berkesan bagi mempromosikan produk-produk perniagaan. Facebook dan Instagram banyak membantu Muhammad Aisamuddin mempromosikan PAIS Sihaji. Muhammad Aisamuddin contoh belia yang berwawasan. Beliau percaya dan yakin dengan niat untuk membantu keluarga dan tidak mudah berputus asa adalah kejayaan beliau hari ini. Tidak disangka, hanya berniaga PAIS, beliau dapat menjana pendapatan yang lumayan. Visi syarikat kami sebenarnya yang benar-benar menjadikan PAIS Sihaji ini satu brand yang boleh berdaya saing dengan antarabangsa brand lain. Yang PAIS Daging ini adalah dari Brunei. Bukan PAIS Sihaji dari Brunei, PAIS Daging dari Brunei. Hasrat kami akan beritahu orang luar yang makanan Brunei ini is unique. Ada something yang cuma dapat di Brunei. Semoga kejayaan Muhammad Aisamuddin akan memberi inspirasi dan motivasi kepada belia yang ingin berkecimpung dalam bidang perniagaan. Selamat maju jaya kepada Muhammad Aisamuddin dan perniagaannya, yaitu PAIS Sihaji.